Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap awak berada dalam keadaan sihat macam biasa dan bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita untuk hari ini. Okey. Jadi hari ini kita akan tengok untuk pengetahuan murid-murid, hari ini kita akan masuk bidang pembelajaran yang baru. Kita akan tengok bab yang baru. Bab 10. Okey, jadi yang mana bab 10 ni masih lagi berada dalam tema 3, penerokaan unsur dalam alam. Okey, bidang pembelajaran 10.0, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, jadi kita nak tengok kaitan bidang kimia dalam bidang perubatan dan juga kesihatan. Okey, jadi dalam bidang pembelajaran 10.0 ni ada beberapa standard pembelajaran. Okey, jadi 10.1 perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan contemporary yang mana kita akan fokuskan pada hari ini. Okey, kemudian kita ada 10.2 radikal bebas dan juga 10.3 bahan antioksida. Okey, kita juga ada 10.4 produk kesihatan. Okey, jadi ini adalah standard pembelajaran yang terkandung dalam bidang pembelajaran 10.0 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, jadi sebelum kita mulakan, kita tengok standard pembelajaran dahulu. Okey, 10.1.1 menerangkan ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, 10.1.2 menerangkan ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. 10.1.3 mewajarkan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. 10.1.4 menakul mengenai penggunaan ubatan dari sumber semula jadi dan buatan manusia dalam perawatan dan penjagaan kesihatan. Dan yang terakhir sekali 10.1.5 merumuskan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Okey, jadi inilah apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama kita nak tengok ciri-ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari. Okey, jadi yang pertama, kita tengok terdapat 3 kaedah utama perubatan yang patut awak tahu. Okey, perubatan ni kita ada 3 kaedah. Okey, yang pertama perubatan secara tradisional. Okey, yang kedua perubatan moden dan yang ketiga perubatan komplementari. Okay, jadi saya yakin awak selalu dengar tentang perubatan tradisional dan perubatan moden, tapi perubatan komplementari itu mungkin agak asing bagi awak. Jadi kita nak tengok apa dia perubatan komplementari. Benda ni sebenarnya biasa sebenarnya, tapi awak tak pernah dengar istilah dia. Okey, jadi yang pertama kita tengok tentang perubatan tradisional. Okey, kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi yang diaplikasikan secara khusus maupun gabungan bagi diagnosis dan merawat penyakit. Okey, jadi kita menggunakan sepenuhnya sama ada tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga bahan semula jadi. Okey, sama ada kita guna secara khusus ataupun kita guna secara gabungan. Okey, kita guna untuk apa? Kita guna untuk mendiagnosis dan juga merawat penyakit. Okey, itu adalah perubatan tradisional. Okey, setiap kaum di Malaysia mengamalkan kaedah perubatan tradisional tersendiri. Okey, orang Melayu dia ada cara orang Melayu dia. Dia ada perubatan tradisional Melayu dia. Okey, orang bangsa Cina dia ada kaedah perubatan tradisional bangsa Cina. Orang bangsa India dia ada kaedah perubatan tradisional untuk kaum India. Okey, dia ada setiap kaum ni dia ada kaedah perubatan tradisional masing-masing. Okey, jadi kita nak tengok ciri-ciri bagi perubatan tradisional. Ada 5 ciri perubatan tradisional yang awak perlu tahu. Okey, kalau satu perubatan tu menepati ciri ini, maka dia kata perubatan itu adalah perubatan tradisional. Apa dia? Okey, yang pertama, perubatan tradisional rawatan menggunakan bahan semula jadi
daripada tumbuhan dan haiwan. Okey, kita gunakan daripada sekeliling kita, sama ada daripada tumbuhan ataupun daripada haiwan. Contohnya apa? Nanti kita akan tengok contoh kita guna apa dan untuk merawat penyakit daripada kita guna tumbuhan dan haiwan apa untuk merawat penyakit. Okey, ciri yang kedua, perubatan tradisional ni diwarisi dan diamalkan turun-temurun. Okey, daripada atuk neneknya, okey, kemudian turun kepada mak ayahnya, turun kepada anaknya, turun kepada cucu dia. Dia akan turun daripada generasi ke generasi. Okey, kemudian ciri yang ketiga adalah pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Atuk nenek kita buat kaedah yang tu berkesan. Okey, contoh biasa kita dengar petua nak merawat demam kuning demam campak. Okey, demam campak. Cara dia macam mana? Mandi dengan air bidara. Okey. Mungkin waktu atuk nenek kita dulu bila anak dia kena demam campak, dia mandikan dengan air daun bidara, dia jadi elok. Okey, tapi jadi daripada situ dia akan itu kita kata pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Dia dah buat. Okey, dia dah buat dan berjaya untuk dia. Okey, jadi dia akan turunkan kepada anak-anak cucu dia. Okey, ciri yang keempat, kos rawatan yang rendah. Sebab apa rendah? Sebab kita hanya gunakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan tu ada di sekeliling rumah. Okey, jadi dia punya kos sangat rendah. Okey, kemudian keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa. Okey, jadi rawatan dia lambat lah. Dia nak sihat tu lebih lambat. Okey, sebabnya keberkesanan dia perlahan. Okey, ini adalah ciri-ciri bagi perubatan tradisional. Okey, seterusnya kita nak tengok perubatan moden. Okey, perubatan moden. Okey, perubatan moden ni adalah campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Okey, melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Okey, jadi ini adalah bidang-bidang yang sangat penting dalam perubatan moden. Okey. Seterusnya kita nak tengok ciri-ciri bagi perubatan moden. Juga ada 5 macam tradisional tadi, perubatan moden juga ada 5 ciri. Okey, jadi ciri yang pertama, rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Okey, macam tradisional tadi, rawatan dia menggunakan sumber daripada tumbuhan dan juga haiwan. Okey, tetapi untuk perubatan moden, rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik. Okey, kemudian menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Okey. Ciri yang ketiga, pembuktian keberkesanan secara klinikal. Okey, yang ini ubat-ubatan yang sintetik yang dibekalkan ini, dia bukan buat-buat terus bagi. Ubat itu perlu dijalankan ujian klinikal. Kalau ujian klinikal tu lulus, barulah dia akan digunakan. Okey. Dia berbeza dengan tradisional tadi. Tradisional tadi pembuktian dia berdasarkan daripada pengalaman. Okey, kalau perubatan moden, pembuktian dia berdasarkan daripada secara klinikal. Ni bukan klinikan ni, klinikal ya. Okey. Seterusnya kos rawatan yang agak mahal. Okey, contohnya pembedahan, radioterapi, dia agak mahal lah. Okey, kemudian yang kelima, rawatannya adalah lebih berkesan dan juga lebih cepat. Okey. Rawatannya lebih berkesan dan juga lebih cepat. Okey, ini adalah ciri bagi perubatan moden. Okay, seterusnya kita nak tengok perubatan komplementari. Apa benda sebenarnya perubatan komplementari ni? Okey, perubatan komplementari ni dia merujuk kepada kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal dari pelbagai bentuk budaya sejak zaman berzaman. Okey, kaedah ini merangkumi 2 bahagian utama, iaitu produk semula jadi, produk semula jadi ataupun senaman badan dan minda. Okey, jadi dia sama ada dia menggunakan sama ada kaedah perubatan komplementari ini dia terbahagi pada 2 bahagian. Okey, yang pertama produk semula jadi, kita menggunakan produk-produk semula jadi. Yang kedua senaman badan dan minda. Okey, contoh ni apa nanti kita akan tengok di slide belakang tu ada dia punya contoh.
Okey, kaedah ini boleh digunakan bersama rawatan moden bagi merawat suatu penyakit seperti rawatan kanser. Okey, jadi kita boleh gabungkan antara perubatan moden dengan juga perubatan komplementari. Okey, kita gabungkan. Okey, ini adalah ciri bagi perubatan komplementari. Ada 3 sahaja ciri dia. Okey, yang pertama, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Okey, dia tak ada penggunaan dadah langsung. Dia tak ada penggunaan ubat sintetik langsung. Okey, ciri yang kedua, mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan tradisional. Okey, sebelum dia menjalankan perubatan komplementari, dia perlu mendapat nasihat daripada doktor. Okey, perlu mendapatkan nasihat daripada doktor. Okey, kaedah ni selamat dijalankan. Okey, barulah dia boleh jalankan. Okey. Ciri yang terakhir, tidak melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Okey, jadi ini adalah perubatan komplementari. Okey, jadi kita nak tengok ubat-ubatan yang terlibat dalam perubatan moden, perubatan tradisional dan perubatan komplementari. Okey. Ubat apa yang dia akan gunakan? Ubat ni apa maksud ubat? Ubat ni apa? Ubat ialah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau mencegah penyakit. Okey, sama ada kita pakai dadah ataupun bahan. Okey, bahan tu bahan macam-macam lah, daripada tumbuh-tumbuhan kita boleh dapat. Ubat dan rawatan ini perlulah didapatkan daripada pihak-pihak yang bertauliah. Okey, kita tengok contoh ubat-ubatan dalam perubatan tradisional. Okey, macam kita dah kata tadi, ciri perubatan tradisional dia menggunakan ubat daripada tumbuhan dan juga haiwan. Okey, jadi diperoleh daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Kita pakai secara terus. Okey. Ubat ini digunakan sejak zaman dahulu kala, daripada datuk nenek moyang kita dulu diturunkan. Okey, contoh ubat tradisional yang pertama, aloe vera ataupun lidah buaya. Ini banyak ada dekat rumah-rumah, dekat sekitar perumahan. Okey. Apa yang kita boleh buat dengan aloe vera ataupun lidah buaya ni? Apa yang aloe vera dan lidah buaya ni dapat rawat? Penyakit apa yang dapat rawat? Okey, lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari ataupun sunburn atau terkena benda panas. Awak pergi ke tepi pantai, berjemur di tepi pantai. Okey, kulit awak akan jadi sunburn, akan dapat sunburn, dia akan menggelupas apa semua tu. Jadi nak melegakan kesakitan pada kulit awak tu yang sunburn tadi tu, awak boleh sapu aloe vera. Jadi aloe vera ni dia dapat mengurang kesakitan pada kulit awak. Ya, ataupun terkena benda panas, awak masak Maggi, terpegang senduk duduk dalam periuk, terpegang senduk tu panas. Okey, melecur tangan awak. Jadi awak boleh sapukan aloe vera untuk mengurangkan kesakitan daripada terkena benda panas tadi. Okey, ubat yang kedua adalah ginseng. Okey, pernah dengar ginseng? Ginseng. Okey, apa dia ginseng ni? Ginseng ni adalah herba yang popular digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. Ada banyak jenis ginseng ni sebenarnya. Okey, jadi dan biasanya ginseng ni digunakan oleh kawan-kawan kita daripada kaum Cina. Okey, kemudian ubat yang ketiga adalah halia. Yang ni pun banyak dekat dapur, setiap rumah kita boleh kata setiap rumah ada halia kan. Okey, halia ni untuk apa? Melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta menghilangkan angin dalam badan. Okey. Seterusnya, pokok bunga raya. Pokok bunga raya ni pun boleh dijadikan sebagai ubat. Okey, kita tengok dekat tepi jalan kan. Okey, dia boleh dijadikan sebagai ubat. Untuk apa? Daunnya melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut. Okey, yang terakhir quinina. Okey, kulit pokok Cinchona sp digunakan untuk membuat ubat penyakit malaria. Okey, jadi kita guna kulit pokok saja untuk merawat penyakit malaria. Malaria ni bahaya. Okey, jadi ini adalah contoh kepada ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Kunyit pun boleh jadi ubat. Banyak lagi lah, okay, yang boleh dijadikan sebagai ubat.
perubatan tradisional ya. Awak boleh cari sendiri nanti. Okey, seterusnya kita nak tengok ubat dalam perubatan moden. Penggunaan ubat dalam perubatan moden. Okey, ubat yang dihasilkan dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran secara meluas. Okey, ubat-ubat moden ni dia dihasilkan di dalam makmal. Okey, bila dia dihasilkan dalam makmal, dia dapat menghasilkan dalam kuantiti yang banyak untuk pasaran yang lebih meluas. Ubat moden disediakan dalam pelbagai bentuk seperti pil, kapsul, pasta, ampaian dan juga larutan. Okey, macam-macam bentuk ubat lah. Okey. Bergantung pada penggunaannya, ubat moden diklasifikasikan kepada 3 jenis iaitu analgesik, antibiotik dan psikoterapeutik. Okey, dia ada 3 kumpulan utama bagi ubat dalam perubatan moden. Okey, yang pertama analgesik, yang kedua antibiotik dan juga yang ketiga psikoterapeutik. Okey. Jom kita tengok contoh-contoh bagi setiap jenis. Okey, yang pertama analgesik. Okey, ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Biasa kita panggil dia sebagai ubat tahan sakit. Okey, ubat tahan sakit. Okey. Contoh analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol, kodena. Okey, jadi ubat-ubat ni adalah ubat-ubat tahan sakit yang mana dia terkandung dalam kumpulan analgesik. Okey, paracetamol ni Panadol lah. Yang paling biasa kita dengar Panadol lah. Panadol tu adalah ubat tahan sakit. Okey, seterusnya ubat yang kedua adalah antibiotik. Okey, biasa kalau awak demam yang berpanjangan, awak pergi kepada doktor akan cek darah. Okey, kalau demam awak tu berpunca daripada bakteria, doktor akan bagi antibiotik. Okey, ubat ini berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Okey, tengok pertumbuhan bakteria berjangkit. Okey, maksud dia apa? Maksud dia antibiotik ni hanya digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Jadi disebabkan oleh virus, dia tak boleh jalan. Ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus atau bakteria yang boleh melawan bakteria penyebab penyakit. Okey. Ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia. Perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Okay. Jadi kalau awak pergi ke klinik, doktor bagi antibiotik, doktor akan pesan makan ubat ni, makan antibiotik ni sampai habis. Walaupun awak dah sihat demam, awak tetap kena makan antibiotik. Kenapa? Sebab antibiotik tu dos yang doktor tu bagi adalah mencukupi untuk membunuh bakteria. Okey, tadi kalau awak tak habiskan antibiotik, mungkin awak dah sihat tetapi bakteria tu tak mati sepenuhnya. Okey, bila awak dah tak makan antibiotik, bakteria tu dia boleh menyerang balik semula. Jadi sebab itulah awak kena makan sampai habis supaya semua bakteria dalam badan awak akan betul-betul hilang. Contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Okey, jadi ini adalah dua jenis antibiotik yang glamour lah Okey, seterusnya ubat psikoterapeutik. Okey, psikoterapeutik. Okey, ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatrik. Okey. Psikiatrik ni macam dia tergolong dalam penyakit, nak mudah faham, penyakit mental lah. Ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor kerana boleh menyebabkan perubahan perasaan, pemikiran dan kelakuan seseorang. Ubat ni boleh dikelaskan kepada 3 jenis. Okey, psikoterapeutik ni boleh kita kumpulkan dia kepada 3 jenis. Okey, yang pertama stimulan. Okey, ubat dalam kumpulan stimulan. Okey, stimulan ni apa? Ubat yang merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak, badan dan perasaan pesakit. Contoh ubat stimulan ni adalah amfetamina. Okey, jadi dia akan jadi orang yang makan ubat ni dia akan jadi lebih bertenaga. Okey, sebab dia dirangsang, dia punya kegiatan otak dia dirangsang Okey, kumpulan yang kedua adalah antidepressant. Okey, ubat ni berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Contoh imipramine dan imitriptyline. Okey, macam-macam nama ubat Okey, awak habis belajar ni boleh jadi doktor.
Okey, ubat yang kumpulan yang ketiga adalah antipsikotik, yang mana ubat antipsikotik ni adalah ubat penenang, contoh tranquilizer, barbiturat, dozapin dan haloperidol. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh. Paling tidak tolong hafallah contoh ubat bagi setiap jenis ni. Okey, jadi ini adalah ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan moden. Okey, jadi macam mana pula dengan perubatan komplementari? Okey, ada tak ubat digunakan dalam perubatan komplementari? Okey, jadi kita tengok perubatan komplementari ni apa benda contoh dia. Okey, jadi perubatan komplementari ni tidak hanya memfokus usaha merawat penyakit sahaja, tetapi juga memastikan pesakit sihat secara holistik, merangkumi fizikal, mental dan emosi. Dia bukan sahaja dapat melawan penyakit, dia juga dapat mengembalikan badan kita menjadi lebih bertenaga, dia jadi tidak dia jadi cergas, macam tu. Dia menyebabkan badan kita sihat secara keseluruhan. Perubatan komplementari ialah rawatan tambahan yang dilakukan bersama dengan perubatan moden dalam merawat penyakit. Okay, jadi kalau kita nak jalankan perubatan komplementari, kita tak boleh nak terus tinggalkan perubatan moden. Okay, jadi katalah kita ada satu penyakit, okay, kita dah check up dengan doktor perubatan moden, tiba-tiba kita nak try perubatan komplementari. Kita kena dapatkan nasihat kat doktor dulu, kemudian kita tak boleh nak buang terus ubat daripada klinik. Okay, kita kena gabungkan perubatan moden dengan perubatan komplementari tadi. Okey, contoh ada rawatan akupuncture. Pernah dengar akupuncture? Akupuncture ni biasa dijalankan oleh kaum Cina. Okey. Macam mana nak buat akupuncture ni? Akupuncture ni kita akan buat dengan menggunakan jarum steril. Ya, okey, dia mesti gunakan jarum steril. Steril ni apa? Steril ni maksudnya kita dah basmi mikroorganisma. Kita dah basmi mikroorganisma. Dah tak ada mikroorganisma. Macam mana kita nak steril? Sama ada kita steril menggunakan bahan kimia seperti disinfektan, ataupun kita steril dengan menggunakan haba. Okey, kita rebus dekat dalam air panas. Okey, kemudian jarum steril ini akan dimasukkan ke titik-titik tertentu pada kulit. Okey, dia akan cucuk pada kulit kita. Okey, tapi bukanlah dia boleh cucuk merata-rata, tidak. Dia akan cucuk pada titik-titik yang berkaitan sahaja. Yang mana titik-titik ni kita panggil dia sebagai titik akupuncture. Okey, titik akupuncture. Okey. Dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Okey, jadi jarum tu akan dimasukkan secara perlahan dan juga lembut. Okey. Kenapa dia masukkan jarum? Fungsi dia masukkan jarum tu adalah untuk merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. Okey, melegakan kesakitan. Okey, kaedah yang kedua adalah kiropraktik. Okey, yang mana kiropraktik ni adalah kaedah yang langsung tidak menggunakan ubat, tetapi menggunakan kemahiran ahli kiropraktor untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan tangan. Okey, yang ini banyak awak boleh tengoklah dalam Facebook, ada pengamal kiropraktik. Okey, dia hanya menggunakan kemahiran tangan dia untuk membetulkan kedudukan tulang. Okey, macam kedudukan tulang kita ni boleh berubah. Terutamanya orang ahli sukan kan. Okey, jadi dia boleh membetulkan kedudukan tulang hanya dengan menggunakan tangan. Dia tak ada bedah, biris kulit kita nak betulkan tulang, tidak. Dia hanya menggunakan kemahiran daripada tangan dia saja. Okey, kiropraktik berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan sukan. Okey, kemudian yang ketiga urutan tradisional. Yang ini yang biasalah. Okey, nampak benda ni sebenarnya benda yang biasa pada awak. Okey, cuma awak awak jarang dengar perkataan perubatan komplementari tadi. Okey. Tapi benda ni sebenarnya biasa saja. Okey, urutan tradisional. Ialah keadaan untuk memanipulasi tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan penumbuk. Urut didapati dapat melegakan kesahan, kesakitan, keletihan, ketegangan otot dan masalah urat saraf. Jadi sebab itulah kalau dalam kelas awak mengantuk, yang lelaki lah, saya akan suruh urut bahagian bahu. Sebab apa? Sebab dia dapat melegakan keresahan, melegakan kesakitan. Tapi sekarang tak boleh lah. Okey, COVID kan.
Okey, jadi urutan tradisional. Okey, seterusnya kaedah homeopati. Okey, yang mana kaedah homeopati ni dia menggunakan ubat. Okey, tapi ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk. Tetapi ubat ni bukan untuk melawat mikroorganisma yang menyebabkan penyakit tu. Dia hanya ubatnya hanya merangsang badan kita supaya badan kita kuat. Okay, jadi bila badan kita kuat, badan kita boleh melawan penyakit tu sendiri. Okey, menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit atau yang menyerang. Dia bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Okey, dia tak sama macam antibiotik tadi. Antibiotik tu yang akan melawan kepada bakteria kan. Okey, tapi homeopati ni dia tidak. Dia menyediakan badan kita menjadi kuat sahaja. Okey. Seterusnya terapi herba. Okey. Terapi herba menggunakan tumbuh-tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba lebih diyakini oleh orang ramai kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. Okey, ini adalah terapi herba. Okey, seterusnya penggunaan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Kita perlu menggabungkan ketiga-tiganya. Kita tak boleh nak pilih satu, kita nak tolak yang lain. Tidak. Kita perlu menggabungkan, kemudian kita pilih yang mana yang baik lah. Okay, sebabnya setiap kaedah ni mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey. Selanjutnya kita tengok penggunaan ubat buatan manusia dan ubatan daripada semula-semula jadi. Okey, jadi ini adalah kita tengok dia punya perbandingan dia. Okey, ubat dihasilkan daripada dua sumber, sama ada buatan manusia ataupun ubat sintetik kita panggil, ataupun kita boleh dapat ubat daripada sumber semula jadi. Okey, ubat tradisional biasanya diperoleh daripada sumber semula jadi, manakala kebanyakan ubat moden dihasilkan oleh manusia dengan menyediakan sebatan kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Okey, dia akan ambil model daripada ubat tradisional tu, dia akan cipta satu ubat yang baru yang mana dia punya molekul dia hampir sama ataupun molekul dia sama dengan ubat tradisional tadi, tetapi ubat tu dia lebih kita kata dia lebih kuat lah. Okey, sebab tu dia punya rawatan dia akan jadi lebih cepat. Okey, ini adalah perbandingan antara ubat-ubatan manusia dengan ubat daripada sumber semula jadi. Okey, yang pertama, ubat buatan manusia dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Contohnya vitamin C dalam bentuk pil dijual di farmasi. Okey, manakala ubat daripada sumber semula jadi diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan. Contohnya vitamin C daripada buah oren. Okey. Kita kalau secara tradisional vitamin C tu kita boleh dapat daripada buah. Tapi kalau ubat buatan manusia kita hasilkan dekat mamal vitamin C dalam bentuk pil. Okey. Yang kedua, ubat buatan manusia perlu diambil secara berterusan, biasanya untuk penyakit-penyakit kronik lah, contohnya sakit jantung, darah tinggi. Okey, dia perlu diambil secara berterusan ataupun dia perlu berhenti apabila dia dah sembuh. Okey. Tapi untuk ubat daripada sumber semula jadi perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa lama supaya berkesan. Okey, ubat buatan manusia bukti penyembuhan dia daripada ujian klinikal, manakala ubat semula jadi dia punya bukti penyembuhan dia daripada kepercayaan dan pengalaman orang dahulu macam tadilah. Okey, ubat buatan manusia, okey, dia berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor, pesakit tidak mengikut dos yang betul. Sama juga dengan ubat semula jadi. Okey, jika dia gunakan tanpa nasihat doktor ataupun pesakit tidak mengikut dos yang betul, dia akan mendapat risiko kepada pengguna itulah. Okey. Okey. Kenapa dia baru keluar ni? Salah set. Okey. Kesan penyalahgunaan ubat-ubatan yang terakhir, kita nak tengok kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Apa maksud penyalahgunaan ubat-ubatan? Maksud penyalahgunaan ubat-ubatan ni,
kita menggunakan tanpa mengikut arahan daripada doktor. Okey, ubat mesti digunakan dengan tujuan yang betul, iaitu untuk menyembuhkan penyakit. Okey, penyalahgunaan ubat berlaku apabila seorang menggunakan ubat-ubatan dengan cara yang salah, seperti menggunakan ubat bukan untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan mengambil ubat tidak mengikut preskripsi doktor. Contohnya ubat batuk. Ubat batuk kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit batuk kita kan, menyembuhkan batuk kita. Tapi ada individu-individu yang menggunakan ubat batuk walaupun dia tak batuk. Okey, itu yang kita kata sebagai kita kata sebagai penyalahgunaan ubat. Okey, dia guna walaupun dia tak sakit tapi dia guna juga. Okey, dia tetap dia minum ubat batuk walaupun dia tak batuk. Hal ini menyebabkan risiko kesan sampingan. Okey, apa dia kesan sampingan? Kesan sampingan adalah kesan yang tidak diiringi daripada penggunaan ubat. Okey, kita tengok ada 4 kesan penyalahgunaan ubat-ubatan yang utama. Okey, ada 4. Okey, yang pertama, boleh menyebabkan ketagihan ubat jika diambil berlebihan seperti ubat batuk. Okey, ada kes sampai orang ni dia mencuri ubat batuk sebab dia dah sampai tahap ketagihan. Okey, bahaya. Walaupun ubat batuk, walaupun dia adalah ubat, tapi jika disalahgunakan, dia boleh menyebabkan ketagihan. Okey, kesan yang kedua, menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pengsan. Okey. Dia tak sesuai dengan badan dia kan. Okey, jadi dia ada banyaklah alahan-alahan yang dia akan dapat. Sebab itulah bila kita pergi ke hospital, sebelum doktor tu bagi ubat, doktor tu akan tanya dulu, ada alahan ubat tak? Okey, sebabnya doktor tu nak bagilah ubat yang sesuai dengan badan kita. Okey, jadi kalau kita ambil sendiri tanpa nasihat pada doktor, apa yang berlaku? Mungkin badan kita tak sesuai dengan ubat tersebut dan kita akan dapat alahan. Okey, yang ketiga, menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit, maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh. Katakanlah, okey, awak demam, tak nak pergi hospital, tak nak pergi jumpa doktor, tiba-tiba awak pergi farmasi, awak ambil antibiotik. Okey, awak ambil antibiotik. Sedangkan demam awak tu mungkin disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh bakteria. Demam ni ada macam-macam penyebab kan. Okey, mungkin demam awak tu disebabkan oleh virus, tapi awak pergi ke farmasi, awak beli sendiri antibiotik untuk orang demam. Okey, kesan dia apa? Kesan dia penyakit awak tidak akan sembuh dengan penggunaan antibiotik tu. Tetapi bila antibiotik tu masuk dalam badan awak ni akan jadi macam apa? Dah lali dengan antibiotik tu bila dah terlalu banyak makan kan. Okay, jadi bila ada bakteria masuk, bakteria tu dah tak akan mati dah. Bakteria tu dia tak antibiotik. Kalau katalah kemudiannya awak demam disebabkan oleh bakteria, awak ambil antibiotik, tapi sebabkan badan awak tu dah terlalu biasa dengan antibiotik, antibiotik yang awak makan tu tidak akan memberi kesan kepada penyakit awak kemudian tadi. Okey, jadi sebab itulah nak dapatkan kita nak guna ubat ni, kita perlu mendapat arahan daripada doktor. Okey, yang terakhir, penyalahgunaan ubat-ubatan boleh menyebabkan kematian. Okey, sampai macam tu sekali, boleh menyebabkan kematian. Okey, jadi sangat bahaya sebenarnya. Okey, jadi untuk penggunaan ubat, okey, awak perlu mendapatkan nasihat daripada doktor dahulu. Okey, jadi tamat untuk hari ni. Okey, tamat untuk hari ni. Macam biasa, buat praktis formatif dan hantar kepada cikgu. Untuk cikgu semak sebagai awak punya markah PBD awak. Okey, untuk awak cikgu rekod sebagai awak punya PBD. Okey, jadi itu saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.